Maharaja Pedang Tertinggi, Bab 29 Tiga Rakan Sebilik di Satu Halaman. Anda juga telah ditugaskan ke Akademi Timur Baju Hijau. Halaman ke-8. Haha, ini sangat bagus. Bukankah ini bermakna bahwa kita adalah rakan sebilik sekarang? Ding Hao berkata. Berasa gembira juga. Dia mempunyai tanggapan yang baik terhadap remaja yang tabah dan degil itu. Saya masih belum berkesempatan mengucapkan terima kasih karena sudi mengalah pada saya ketika itu. Jika bukan karena 10 mata bonus yang saya perolehi semasa ujian kemahuan, saya tidak akan dapat diterima masuk ke dalam sekte yang mencari ilmu pedang. Apabila saya sudah terlalu tua, tidak akan ada harapan untuk saya menjadi seorang ahli silat lagi, kata Zhang Fan. Dia benar-benar terharu. Remaja yang kelihatan lembut berdiri di hadapannya yang tersenyum kecil adalah seseorang yang telah mengubah nasibnya. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ia adalah buah dari kecekalan Anda sendiri. Kalau awak berputus asa dari awal, saya tidak akan dapat membantu awak pada akhirnya, balas Ding Hao. Haha, untuk berpikir bahwa anak saya akan bertuah. Dia sentiasa bertemu dengan dermawan dalam perjalanannya dan kini dia juga menjadi rakan sebilik dengan kamu, kata Bapak Zhang Fan sambil ketawa berdekah-dekah, malah mahu menyerahkan semua hasil tempatan istimewa yang diperolehnya daripada memburu kepada Ding Hao. Pemburu yang bercakap lurus itu berbadan besar, dan badannya yang telanjang ditutupi kulit haiwan. Tubuhnya, yang kelihatannya diperbuat daripada besi cair, dipenuhi parut tebal jelas perbuatan binatang buas. Ini adalah seorang pemburu berpengalaman yang telah melalui banyak pertempuran. Sedang mereka berbual di halaman rumah, terdengar bunyi tapak kaki dari luar. Seorang remaja berpakaian jubah panjang ungu dengan sekeping jet putih yang indah disematkan pada selempang ungu yang diikat di kepalanya masuk. 8 pengawal pribadi berbadan tegap memakai perisai sorok mengekori dari belakang. Kulit pemuda berbaju ungu itu putih, dan dia terus memicingkan matanya yang panjang dan sempit. Dia mempunyai hidung seperti paruh helang bersama dengan bibir nipis dan dia langsing dan tinggi. Terserlah keangkuhan dan keangkuhan yang tidak terselindung pada pandangannya. Terdapat sejumlah 3 bilik batu di halaman ke-8, dan 3 murid dalam senarai menunggu mazhab itu boleh ditugaskan untuk tinggal di dalamnya. Remaja hidung cangkuk yang berpakaian ungu itu kemungkinan besar adalah rakan sebilik Ding Hao yang lain. Nasib malang. Mengapa terdapat begitu ramai pemburu rendahan di sini? Adakah ini bermakna saya, yang dihormati, perlu hidup bersama orang-orang kelas rendah ini? Pemuda berbaju ungu itu mengerutkan dahi apabila melihat begitu ramai orang di halaman rumah. Dia menggumam dengan suara yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lembut. Itu hanya kelantangan yang sesuai untuk didengari oleh semua orang yang hadir. Riak wajah Zhang Fan berubah serta-merta dan dia mahu mengecas ke hadapan dengan segera. Tak apa, nak, tak apa. Jangan tergesa-gesa kata pemburu tua itu sambil memegang Zhang Fan. Dia tahu sejak kecil, perkara yang paling tidak dapat ditanggung oleh anaknya ialah mendengar orang lain menghina ayahnya yang tidak berguna itu. Dia bimbang apabila Zhang Fan menimbulkan masalah karena kebodohan seketika. Dia boleh diusir oleh sekte yang mencari ilmu pedang. Dan itu akan memadamkan semua kerja kerasnya. Zhang Fan ditahan secara paksa oleh bapaknya dan akhirnya menundukkan kepalanya. Bagaimanapun, Ding Hao perasan bahwa pemburu remaja itu masih menggenggam kedua-dua penumbuknya dengan kuat. Dan karena dia telah menggunakan terlalu banyak kekerasan, sendi buku jarinya terkeluar. Jelas sekali, dia berusaha keras untuk mengawal kemarahan dalam dirinya. Bilik kedua ternyata adalah tambahan. Adakah terdapat kesilapan di suatu tempat? Bagaimana mereka boleh memberikan tambahan yang dimaksudkan untuk hamba yang rendah kepada saya, seorang tuan muda? Remaja hidung cangkuk berpakaian ungu itu sangat tidak berpuas hati selepas datang ke bilik kedua dan melihatnya. Dia segera menoleh ke arah Ding Hao, yang berdiri di pintu masuk bilik pertama, dan cebisan kegembiraan muncul di matanya yang panjang dan sempit. Hei, nak, kemarilah. Jom tukar bilik. Nada suaranya sangat angkuh dan tidak mencadangkan sebarang ruang untuk berunding. Dia tidak menyangka Ding Hao menjadi lebih angkuh. Ding Hao menoleh ke arah Zhang Hao dan yang lain sebelum ketawa. Saya dikenali sebagai Ding Hao. Mulai sekarang, kita akan menjadi sesama murid dan rakan sebilik. Sama-sama kita jaga. Balasnya sebelum segera berpaling dan berjalan menuju ke biliknya.
Dia tidak bersusah payah untuk melemparkan pemuda itu dengan warna ungu sekilas selama ini. Sial, tuan muda kita belum selesai bercakap dengan kamu. Anak nakal, seru salah seorang pengawal berperisai kulit dengan marah. Dia melompat ke udara dan melemparkan tumbukan ke arah belakang Ding Hao. Berhati-hati, jerit Zhang Fan terkejut. Tanpa diduga, Ding Hao langsung tidak menoleh, seolah-olah dia telah tumbuh sepasang mata di belakangnya. Dia menyerang balas dengan tumbukan sendiri, dan ia bertemu langsung dengan pengawal berperisai kulit. Retak, bunyi patah tulang kedengaran. Pengawal berperisai kulit itu menjerit, seolah-olah lengannya telah memukul tukul. Seluruh lengan kanannya telah dipintal ke sudut luar biasa. Daging pada bahagian penumbuk pengawal telah terbelah dan darah dari luka itu memancut keluar. Badannya yang seberat lebih 50 kg itu terbang ke belakang di udara seperti layang-layang yang talinya terputus dan terhempas kuat ke dinding halaman rumah, menyebabkan dentuman kuat sebelum ia meluncur perlahan ke tanah. Ternyata dia langsung pengsan. Ekspresi pemuda berbaju ungu itu berubah drastik dan dia hendak meletup sebelum seperti teringat sesuatu. Ding Hao, Anda Ding Hao. Ding Hao itu yang berada di kedudukan ke-100 dalam senarai nominal, katanya terkejut. Kali ini, sekte yang mencari ilmu pedang telah mendaftarkan sejumlah 2,020 murid dalam senarai menunggunya. Dan mereka yang berjaya mendapat kedudukan 500 jawatan pertama semuanya sangat kuat. Tambahan pula, nama Ding Hao telah mula tersebar pada hari pertama ujian. Dan ditambah lagi dengan fakta bahwa dia berada di kedudukan ke-100 dalam senarai nominal telah membuktikan bahwa dia adalah calon yang cemerlang daripada semua 2,000 murid. Walaupun remaja berbaju ungu itu sombong, dia berada jauh di belakang 500 jawatan pertama. Sememangnya, dia tidak mampu menyinggung perasaan pelajar yang kuat seperti Ding Hao. Dia mula berasa was-was terhadap Ding Hao, dan ekspresinya berubah. Akhirnya, dia tidak terus bersuara lebih lanjut. Hanya ada semangat menentang dan kebiadaban di matanya yang panjang dan sempit. Apa yang membuatkan dia berasa lebih terhina ialah Ding Hao tidak pernah memandangnya selama ini. Sebaliknya, yang terakhir menolak pintu batu ke bilik pertama dan melangkah ke quarters-nya. Ekspresi pemuda berbaju ungu itu terus berubah, sambil merengus dingin sebelum mengumpulkan pengawal pribadinya, yang seterusnya membawa sejumlah besar barang keperluan hariannya, dan menyerbu masuk ke dalam bilik kedua. Ding Hao. Jadi remaja ini adalah Ding Hao legenda yang mempunyai jenius seperti dewa. Mata pemburu tua itu bersinar. Dia berhenti sebentar sebelum menepuk belakang Zhang Fan dan mengarahkan anaknya dengan nada yang sangat serius. Nak, ingat, kamu perlu ikhlas berkawan dengan abang senior kamu Ding mulai sekarang. Anda telah bertemu dengan seorang dermawan yang baik kali ini, Nak. Mungkin hidup Anda akan mengalami beberapa perubahan yang menentukan karena mempunyai rakan sebilik yang berpotensi besar. Zhang Fan mengangguk dengan serius. Yakinlah, Ayah, saya juga merasakan bahwa abang senior Ding sangat mesra. Sama seperti abang sebenar, jawabnya. Apabila dia sampai ke tahap ini, dia mencebik dengan tidak gembira sebelum menyambung. Ayah, saya kini seorang murid sekte yang mencari ilmu pedang. Jangan panggil saya, Nak, mulai sekarang. Ia sangat mengerikan. Hahaha, budak kecil. Kumpulan pemburu itu ketawa berdekah-dekah pada petang yang cerah ini. Memori yang menyenangkan dan berharga telah ditangkap pada saat ini. 3 hari pertama apabila mereka baru memasuki sekte yang mencari ilmu pedang adalah yang paling santai untuk murid-murid dalam senarai menunggu. 2,000 lebih murid dalam senarai menunggu dibenarkan bergerak dengan bebas. Mereka mempunyai masa yang mencukupi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga, rakan-rakan, dan pengawal pribadi yang telah mengiringi dan berjaga-jaga oleh mereka serta membiasakan diri dan menyesuaikan diri dengan persekitaran di atas gunung. Sepanjang 3 hari ini, tiada latihan diatur untuk mereka. Selepas 3 hari, semua kaki tangan yang tidak berkaitan perlu segera meninggalkan gunung yang mencari ilmu pedang sebaik sahaja ia melepasi masa yang dibenarkan. Oleh itu, remaja-remaja yang bersemangat tinggi mengucapkan selamat tinggal dengan berat hati kepada mereka yang tertutup dan tinggal di belakang dalam sekte yang mencari ilmu pedang sendirian. Mereka kini akan memulakan perjalanan latihan yang sukar. Maharaja Pedang Tertinggi, Bab 30 Persaingan Besar 5 Akademi. Sepanjang 3 hari ini,
Selain daripada menjaga fungsi asas badannya atau untuk makan dan pengambilan cecair, Ding Hao kekal di dalam biliknya untuk berlatih ilmu pedangnya. Dia telah tinggal di sini selama lebih daripada 4 tahun. Dan dia telah mencapai pemahaman yang sangat menyeluruh tentang segala-galanya tentang sekte yang mencari ilmu pedang selepas menggabungkan ingatannya dengan masa lalu. Tidak perlu lagi dia membuang masa untuk aspek ini. Matlamatnya sekarang adalah untuk menggunakan semua masa yang ada untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan pribadinya. Bilik pertama ternyata menjadi bilik terbaik di halaman besar seperti yang diharapkan. Secara keseluruhannya, ia dibahagikan kepada Dewan Hadapan dan ruang belakang. Dewan Hadapan adalah luas dan terang. Ia paling sesuai untuk latihan. Ruang belakang itu sedikit lebih sempit, dan hanya terdapat sebuah meja dan katil yang diperbuat daripada batu hijau di dalamnya. Jelas sekali, itu adalah tempat berehatnya. Bagi Ding Hao, setiap menit dan setiap saat adalah sangat berharga. Dia perlu melakukan semua usaha untuk meningkatkan kekuatannya supaya dia boleh dengan cepat mencapai tahap di mana dia cukup mampu berjalan di padang gurun. Hanya selepas itu, dia boleh pergi jauh ke tanah selatan untuk mencari adik perempuannya. Ini adalah janji terakhir yang dilafazkannya kepada jiwa kepunyaan pemilik badannya sekarang. Dia terpaksa mencapai matlamatnya, sudah tentu, karena sangat berdaya saing. Dia telah lama bersumpah secara rahasia bahwa suatu hari nanti dia akan memanjat ke puncak gulungan nominal dan menginjak-injak semua jenius itu dengan kekuatan seperti Saitan. Bam, bam, bam. Kedengaran bunyi seseorang mengetuk pintu rumahnya dari luar. Ding Hao menyimpan pedangnya dan berdiri tegak, perlahan-lahan menghembus nafas busuk. Dia kemudian membuka pintu dan mendapati Zhang Fan berdiri di luar. Abang kanan Ding, tadi, pengajar Wang Juefeng dari akademi kami menghantar seseorang dengan message untuk kami. Dia memerlukan kita berkumpul di dojo di Akademi Timur Baju Hijau sebentar lagi. Dia berkata sesuatu seperti pertandingan besar antara 5 akademi, Timur, Selatan, Barat, Utara dan Tengah, akan diadakan selepas 2 hari, dan dia ingin memilih wakil kami terlebih dahulu. Saya datang untuk memaklumkan Anda, kata pemburu remaja itu dengan senyuman ikhlas di wajahnya. Saya tidak mengganggu latihan awak, bukan? Ding Hao tersenyum sambil menjawab, tidak, Anda tidak. Kita akan menjadi sesama murid mulai sekarang. Jadi Anda tidak perlu memanggil saya dengan begitu sopan. Awak boleh panggil saya Ding Hao. Selepas dia selesai bercakap, dia masuk ke dalam biliknya untuk menukar jubah panjang berwarna hijau yang dikeluarkan oleh mazhab itu dan mengikat pedang berkarat di pinggangnya sebelum melangkah keluar semula. Mereka berdua berbual sambil berjalan keluar dari halaman ke-8. Mereka berjalan di sepanjang laluan yang diperbuat daripada kepingan batu hijau di dalam hutan. Di sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa murid Akademi Timur yang berpakaian serupa. Kesemua mereka menunjukkan ekspresi teruja di wajah mereka ketika mereka berkumpul berdua dan bertiga, berjalan ke arah dojo yang jauh dari dataran kawat. Ini adalah murid Akademi Timur Baju Hijau. Selain daripada jenius misterius yang luar biasa menduduki 20 jawatan pertama, yang dibawa terus ke tempat suci dalaman mazhab untuk latihan rahasia. 2,000 murid lain dari mazhab yang mencari ilmu pedang dibahagikan kepada 5 akademi besar. Akademi Baju Hijau Timur, Akademi Selatan Baju Ungu, Akademi Barat Baju Merah, Akademi Utara Baju Kuning dan Central Academy Baju Putih. Terdapat tepat 400 murid di setiap akademi, dan mereka dibezakan antara satu sama lain dengan warna jubah mereka. Bukan sahaja murid-murid dari akademi yang berbeza tinggal di kawasan yang berbeza, malah kemajuan mereka dalam bidang seni mempertahankan diri juga dijaga oleh tenaga pengajar yang berbeza. Kesemua mereka terpaksa menjalani tempoh latihan ruki selama setahun. Apa yang patut disebut ialah 2,000 ruki hanya boleh dianggap sebagai murid dalam senarai menunggu. Ini bermakna jika mana-mana daripada mereka tersingkir dalam ujian setahun yang lalu, dia akan kehilangan hak untuk kekal dalam sekte pencari ilmu pedang dan dibuang dari mazhab itu. Sebenarnya, terdapat banyak ujian dalam sekte yang mencari ilmu pedang. Terdapat ujian kecil setiap bulan, ujian yang agak penting setiap musim dan juga ujian utama setiap tahun. Ujian itu datang dalam pelbagai jenis dan bentuk, dan ia memberi tekanan yang menyesakkan para murid.
Sekte yang mencari ilmu pedang adalah sekolah yang sangat mementingkan persaingan. Proses pengasingan murid kepada 5 akademi adalah satu kaedah untuk mewujudkan kawasan persaingan. Setiap bulan, akan ada persaingan besar antara 5 akademi. Setiap akademi akan memilih 10 wakil terbaik untuk bertanding dalam seni mempertahankan diri. Memenangi pertandingan kemahiran mempertahankan diri ini amat penting. Kedudukan akhir akan menentukan murid yang tergolong dalam akademi mana yang akan menerima jumlah terbesar ubat berkesan, manual kepada seni mistik dan pelbagai faedah lain sebelum pertandingan seterusnya, yaitu sebelum bulan berikutnya. Murid-murid yang tergolong dalam akademi yang mencapai kedudukan tertinggi bahkan boleh menerima lebih banyak bimbingan daripada pakar mazhab semasa latihan harian mereka. Sumber dan kelebihan ini adalah perkara yang membuatkan pemula saling memandang antara satu sama lain. Tidak kira di akademi mana-mana remaja, dia tidak mau kalah karena permulaan yang buruk. Selepas 10 menit, kedua-dua Ding Hao dan Zhang Fan tiba di Dewan Besar Dojo di dataran kawat Akademi Timur. Sudah ada 2 hingga 300 orang di dalam Dewan Besar yang luas itu. Kesemua mereka memakai baju hijau pejuang dan duduk di atas kerusi batu di 4 penjuru cincin di tengah dewan. Mereka terus berbisik antara satu sama lain, membincangkan ujian pemilihan calon untuk pertandingan yang akan datang. Kesemua mereka kelihatan teruja dan tidak sabar-sabar untuk mencoba tangan mereka. Wang Xiaoqi, remaja berpakaian ungu, yang tinggal bersama Ding Hao dan Zhang Fan di halaman ke-8, juga berada di antara orang ramai. Dia juga telah menukar baju hijau, dan berbual mesra dengan sekumpulan remaja. Pemuda berhidung cangkuk Wang Xiaoqi dan yang lain berkerumun dikenali sebagai Zuo Yifeng. Dikatakan bahwa dia berada di kedudukan ke-107, hampir dengan murid peringkat teratas Akademi Timur. Dia sentiasa menunjukkan dirinya sebagai sangat sombong, dan selama beberapa hari ini, dia telah memenangi sejumlah besar murid dari Akademi Timur. Dia bertekad untuk menjadi pemimpin Akademi Timur Baju Hijau. Zhang Fan berbisik perlahan kepada Ding Hao. Pemburu remaja itu nampaknya telah menangkap maklumat yang cukup banyak. Kedua-duanya tanpa tergesa-gesa mencari tempat duduk kosong untuk duduk dan menunggu proses pemilihan bermula. Pada ketika inilah Ding Hao perasan bahwa ada seseorang berdiri dengan tenang di tengah-tengah cincin batu hijau yang terletak di tengah-tengah Dewan Batu Dojo itu. Ia adalah seorang lelaki berbadan tegap dan berotot dengan jambang berpakaian jubah hijau panjang. Lelaki berotot itu mempunyai aura yang membuatkan Ding Hao berasa bahwa dia amat berbahaya seolah-olah dia adalah seekor binatang buas yang sedang menunggu sambil berdiri di gelanggang. Terdapat kuasa menakutkan yang tersembunyi di dalam badannya yang berotot, dan apabila ia dilepaskan, dia boleh mengoyakkan semua remaja di dalam dojo itu hingga hancur dalam masa 15 menit. Ding Hao coba membuat perbandingan secara diam-diam dan telah pun menentukan bahwa dia bukan tandingan lelaki bertubuh tegap itu. Pada masa yang sama, lelaki berbadan tegap dengan jambang itu nampaknya telah merasakan pandangan Ding Hao padanya dan memandang ke atas. Mata mereka bertemu dan Ding Hao merasakan pandangan lelaki tegap itu tajam seperti pisau. Ia sangat tajam sehingga membuatkan Ding Hao menjeling tanpa sengaja. Muridnya sakit, dan dia juga terkejut secara rahasia. Seleko aneh muncul di bibir lelaki tegap itu sambil merenung Ding Hao. Selepas beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya dan berpaling untuk melihat seluruh dewan besar. Dia mengangguk kecil sebelum merengus ringan. Ia tidak terlalu kuat atau lembut, tetapi berbunyi jelas di sebelah telinga. Semua orang, serta-merta, semua orang berasa seolah-olah gegendang telinganya telah dipukul dengan kejam. Anak-anak muda di kalangan orang ramai yang mempunyai asas yang lebih lemah atau lebih lemah secara tidak sengaja menjadi pucat dan mula goyah. Semua orang menghentikan perbincangan mereka dan memandang terkejut pada lelaki berotot itu. Dewan Besar Dojo telah bertukar menjadi sunyi sehingga bunyi pin jatuh pun dapat didengari dengan jelas. Bersambung, bertemu di bab seterusnya.